Assalamualaikum, bersama Cikgu Mai Matematik tingkatan 3 dalam tajuk sudut dan tangen bagi bulatan. Pada hari ini Cikgu Mai akan bantu anda dalam menjawab persoalan apakah hubungan sudut di antara tangen dan perentas dengan sudut dalam tembereng selang-seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Okey, nampaknya banyak perkataan-perkataan yang perlu kita perhalusi dulu, terutamanya perkataan perentas. Kita baru jumpa dalam tajuk ni, perentas. Okay, tangen kita dah tahu apa dia. Okay, kalau berdasarkan rajah ini, kamu tengok dah, PQR ini adalah tangen. Dan apa itu perentas? Perentas ada 3 dekat sini, iaitu perentas QS, perentas QT dan perentas ST. Okay. Dan kita tengok sudut, hubungan di antara sudut ini, sudut di antara tangen dengan perentas ini, dan sudut yang dicangkum oleh perentas ini. Ini sudut, ini lengan bagi sudut PQS, dan ini adalah sudut yang dicangkum oleh lengan PQS. Okey, di mana PQ ini adalah tangen. Okey. PQ tangen, QS perentas. Sudut ini dicangkum oleh perentas itu. Okey. Jadi kita tahu X sama dengan Y. Okey. Jadi kalau kamu tengok dalam rajah ini, satu lagi pasangan yang sama adalah ini. Okey. Ini tangen. Ini perentas. Okey. Ini sudutnya, dan sudut yang dicangkum oleh perentas adalah sudut ini. Jadi sudut ni dengan sudut ni sama. Kalau kat sini M, sini pun M lah. Okey. Jadi kita nampak dia adalah tan sudut selang-seli lah dia kata tu. Tembereng selang-seli. Tembereng selang-seli. Dipanggil tembereng selang-seli. Ini tembereng minor, tembereng. Kita perkataan tembereng pun kita kena tahu juga apa itu tembereng. Yang warna putih ni, ini tembereng minor. Dibentuk oleh perentas QS. Dan yang warna oranye ni adalah tembereng major. Yang dibentuk oleh perentas QS. Okey. Okey, mari kita lihat kesimpulan dekat sini. Nampak? X sama dengan S sebab X dibentuk oleh perentas QS. Perentas QS mencangkum sudut Y. Okey, jadi X sama dengan Y. Begitu juga ini. Theta, salah satu lengannya adalah perentas QT. Dan ini masih tangen lah. QR ni satu lagi lengan adalah tangen. Dan perentas QT ini mencangkum sudut beta. Jadi alfa sama dengan, theta sama dengan beta alfa. Theta sama dengan beta. Okay, mari kita lihat contoh-contoh soalan yang diberi. Okay, contoh 17. Okay. Rajah di sebelah menunjukkan segitiga KLM dan ni KLM segitiga. PMN ialah tangen. Ini tangen. Tentukan sudut dalam tembereng selang-seli untuk PMK. PMK dekat mana? Tengok sini. PMK dekat sini. Okey, perentas bagi PMK adalah KM ni. Dan KM ini mencangkum sudut dekat L ni. Jadi kita nampaklah sudut ini adalah tembereng selang-seli. Sudut dalam tembereng selang-seli. Okey, jadi sudutnya tu yang jawapan. KLM. KLM. Bagi nama dia. KLM. Okey, itu satu. Dah jawab dah. Okey, satu lagi adalah NML. Kat mana NML? NML. Jadi ini sudutnya. Dan perentas bagi NML adalah ini. Okey, dan sudut yang dicangkum oleh perentas adalah sudut ini. Jadi sudut ini adalah sudut dalam tembereng selang-seli. Jadi LKM. Itulah jawapan dia. Namakan dia LKM. Sudut LKM. Okey, nama sudut. Okey, mesti kat tengah-tengah. LKM. Ni. Okey, mesti dekat tengah-tengah. Betul lah. Okey, contoh 18.
Raja di sebelah menunjukkan segitiga ABL dalam bulatan. Bateri pula dah nak. Lupa nak on. Hidup balik. Contoh 18. Raja di sebelah menunjukkan segitiga ABL dalam bulatan. Tu. ABL ni mesti dalam bulatan lah. Diberi bahawa KLM adalah tangent. Tentukan nilai X. Tengok nilai X. Tengok nilai X ini. X ini dicangkum oleh AL. Dan sudut yang dibentuk oleh AL yang bercantum dengan tangent adalah ini. Jadi X sama dengan 60. Jadi nampaklah tu. Kerana apa tu dia kata? Kerana sudut dalam temberan selang-seli bla 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 dicangkum atas AL. Cikgu dah sebut dah tadi. X dicangkum oleh AL dan ALM adalah sudut yang dibentuk oleh perentas dan juga tangent KL. Okey. Jadi kita dapatlah X60. Itu cara tengok lah. Kita bila nak melihat pun mesti ada caranya baru kita boleh nampak ikut step tu. Okey. Lepas tu dia suruh cari Y. Tengok Y. Sudut Y dicangkum lengannya adalah tangent dan perentas. Perentasnya mencangkum sudut 54. Jadi Y sama dengan 54. 54. Okey, nampak? Okey. Selesai. Okey. Nombor 1. Tengok kita buat uji minda 6.3D. Okay, soalan nombor 1. Kita cuba tunjuk satu-satu. Nyatakan pasangan sudut yang sama nilai di dalam bulatan-bulatan berikut. Sudut yang sama nilai. Mari kita lihat. Tengok. Cikgu ajar dah cara melihat tadi. X dulu. Tengok X. X. Okay, ini tangent. Tangent tak penting. Pentingnya perentas. Perentas ini mencangkum sudut A. Jadi kita tahu X sama dengan A. Kita dapat satu pasangan. Lepas tu Y. Y. Okey, kita guna color biru pula. Y. Perentas yang merupakan lengan bagi Y adalah perentas ini. Dan perentas ini mencangkum sudut Z. Tentangan dengan Z. Okey, dia mencangkum sudut Z. Jadi kita tahu Y sama dengan Z. Okey, selesai. Okey, seterusnya soalan B. Ni banyak ni. Jadi kalau kita tak ikut step by step melihat tu, bila melibatkan rajah yang sebegini, dia akan buat kita keliru. Jadi lebih baik kita ikut step tu. Okey. Jadi kita tengok dulu X. Okey, ada dua segitiga ni. Segitiga. Lepas tu bukan dua je, banyak pula tu. Okey, X dulu. Tengok X. Perentasnya adalah ini. Okey, sudut yang dicangkum oleh perentas adalah sudut B. Okey, jadi kita nampak X sama dengan B. Bukan ada pengiraan apa-apa pun. Tapi mata kita kena cekap melihat. Dan untuk cekap, kita kena ada step dia. Langkah dia. Kita tak boleh main tengok je, lepas tu kita main agak je. Tak boleh macam tu. Okey. Okey, seterusnya cikgu guna color merah pula. Y. Y adalah sudut ini. Tengok perentas bagi Y adalah ini. Dan sudut yang dicangkum oleh perentas adalah A. Jadi kita tahu Y sama dengan A.
Mudah kan? Okey. Kita tengok pula. Main padam. Dah semak sangat tu padam lah. Sebab itu kita kalau conteng-conteng rajah tu kita guna pensel lah. Okey. Ada lagi tak yang sama? Kita kata sudut ni dah. A sama dengan apa? A. Okey. A. Y sama dengan A dah. C. Okey. C dicangkum oleh perentas ini. Oh, tak ada nama. Sudutnya sudut ni lah patutnya. Tapi tak ada nama dia. X saja. Okey. Tak apalah. Guna bagi 2 je cukup lah. Okey. Okey, soalan B dah selesai. Soalan C. Wah, soalan C lagi berselirat. Okey, kalau tak tengok betul-betul ni, ada 2 tangent pula tu, ada 2 tangent, ada segitiga. Ada 2 segitiga. Jadi kita tengok satu-satu nah. Jangan panik ya. Macam kena panic attack pula tengok rajah ni. Okey, kalau ikut step Cikgu Mai bagi, dia jadi mudah lah. Tengok X. Perentasnya adalah ini. Jadi sudut yang dicangkum oleh perentas adalah ini Y. Jadi kita boleh tulis X sama dengan Y. Senang kan? Okey. Kita pergi ke X. X sama Y dah. Z. Sudut Z perentasnya adalah ini. Tanya soalan tu, apakah perentasnya? Perentasnya ni, alamak, color. Tukar color lah. Color mesti tukar, tak nampak saya. Okey. Merah dia buat apa? Jam tak lah. Tak nak. Okey. Color hijau ni. Okey, Z. Perentasnya adalah ini. Lengan yang merupakan perentas adalah ini. Dan sudut yang dicangkum oleh perentas ini adalah A. Jadi, Z sama dengan A. Okey. Kita untuk elakkan keliru terpadam sikit lah. Dan kita conteng lagi terpadam. Mari kita buat lain pula. Okey. F. Sudut F. Perentasnya ini. Sudut yang dicangkum oleh perentas adalah bertentangan tu E. Ya, kita ada F sama dengan E. Teruskan. Mana lagi kita belum buat? Ni dah ni. Okey, selesai. Okey, cukup 3. Okey. Jadi kita dah berjaya menulisnya. Kita dapat pasangan-pasangannya. Okey, nombor 2. Nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan dengan AB ialah tangent kepada bulatan tersebut. BAC 42. Dekat sini. Kenapa keluar benda ni? Okey. BAC adalah 42. Hitungkan X. Okey, kita tengok dulu 42 ni. So, hitung X. Okey, 42. Perentasnya adalah AC. Jadi, kita tahu yang bertentangan ini, sudut ini pun 42.
Nampak? Kita kena nampak tu yang tersirat di sebalik yang tersurat. Tersurat 42. Yang tersiratnya, oh ini pun 42. Sebab apa? Sebab kita dapat melihat sifat tempereng selang-seli tu. Okay? Sudut tangent, sudut di antara perentas dengan tangent. Dan sudut manakah yang sepadan dengan dia. Kita tahu itu. Kita gunakan sifat tu untuk cari nilai-nilai tersirat. Okay, ada lagi. Ini adalah segitiga kaki sama. Sama panjang dia kata. Jadi ini dengan ini masih sama lah. Jadi kita boleh kira. Ini sama dengan 180 tolak 42 bahagi 2. Tekan kalkulator. Tolak 42 bahagi 2. Kita dapat 69 darjah. Jadi dekat sini 69. Sini tak kisah sangat lah. Ni 69, sini pun 69. Jadi sini 69. Jadi sekarang kita bersedia untuk cari X sebab menggunakan segitiga ADB. Segitiga besar ni. Kita tahu sudut ni kita dah dapat 69 tambah 42. Sudut ni pun dah ada 42. Jadi sudut X dah tentulah 180 tolak 42 tolak 69 tolak 42. Sebab hasil tambah sudut pedalaman adalah 180 darjah. Hasil tambah sudut pedalaman sebuah segitiga adalah 180 darjah. Kita gunakan sifat itu. Sifat tu kita dah belajar di tingkatan 1. Tak silap cikgu lah. Okey, jom mari kita tengok. Jadi kita dah bersedia cari X. X sama dengan 180 tolak 42 tolak 69 tolak 42. Jadi kita dapatlah X sama dengan, tinggal nak tekan kalkulator, 180 27 darjah. Okey, selesai. Soalan 3. Jari sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. PQ ialah tangent. PQ adalah tangent. Jadi P ni titik ketangenan lah. Diberi sudut PSR ada 38 darjah. Ni dia bagi dah. Hitung X. Okey, mari kita bermula dengan sudut ni. Apakah yang tersirat di sebalik sudut yang dah tersurat ini? Okey. Okey. 38 dicangkum oleh perentas ini. Oh, tak ada kat situ. Kat sini. Sebab tak ada kat sini, tak ada. Jadi, cancel perkiraan yang pertama. Yang ni pula. Tengok kat sini. X. Tak cuba padam dulu. Dah tercontang. Padam balik. Okey, tengok X. X dicangkum oleh perentas ini. Salah satu lengan X adalah perentas ini. Jadi X ini mestilah berada dekat sini juga. Okey. Lagi satu, ada satu sifat lagi, jangan lupa. RS. Lihat, RS ini adalah diameter. Apabila RS diameter, apa yang terjadi kepada segitiga yang dibentuk oleh diameter dan salah satu titiknya yang berada pada lilitan? Sudut ini, sudut tegak 90 darjah. Kita kena nampak itu. Jadi bila kita dah nampak, kita dah boleh cari X menggunakan sifat segitiga bersudut tegak ini. Sebuah segitiga sudut pedalaman 180. Jadi kita dapatlah X. Kat sini kita tahu dah 90. Okey. Jadi kita boleh kira X sama dengan 180 tolak 90 tolak 38. Jadi dapatlah X sama dengan 52 darjah. Selesai. Cara yang cikgu gunakan ini bukanlah satu-satunya cara saja. Mungkin kamu dapat melihatnya secara berbeza. Tapi jangan melihat cara yang salah sudah. Kalau betul, tak ada masalah. Okay? Sebab itu eloknya berbincang lah. Okay? Buat perbincangan dengan kawan-kawan. Tengok apakah cara lain untuk melihatnya.
Okey. Soalan 4. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan dengan PLN ialah tangen kepada bulatan. PLN adalah tangen, KLM segitiga sama kaki. Sama kaki, dah tunjuk kaki yang sama tu. KLN 68. Hitungkan nilai X. Okey, mari kita kaji rajah ni. 68. Perentasnya adalah KL. Sudut yang dicangkum oleh perentas adalah sudut dekat M ni. Jadi dekat sini pun 68 lah. Okey. Jadi ini segitiga sama kaki. Kalau sama kaki dah tentulah sudut 68 ni pun dekat sini pun 68. Wow, rasa hebat betul kan? Sebab apa kita dah nampak, oh ada segitiga, kita dah ada dua sudut, satu lagi memang boleh carilah gunakan sifat sebuah segitiga, sudut pedalamannya adalah 180 darjah. Sekali lagi kita gunakan sifat itu. Jadi kita dapatlah X sama dengan 180 tolak 68 tolak 68. Jadi kita dapatlah X sama dengan, tinggal tekan kalkulator je. Kita dapat 44 darjah. Selesai. Okey. Kamu lihat, dalam kita menyelesaikan latihan ni tadi, kita kena menggunakan sifat-sifat yang telah kita belajar sebelum ni. Dari tingkatan 1, dari sekolah rendah. Benda yang kita dah tahu tu, semua kita kena gunakan. Dan mata kita kena cekap lah. Jadi macam mana nak cekap? Berlatih. Buat latihan. Okey. Bagi otak kamu cergas. Okay. Macam kalau orang nak bagus berlari, dia sentiasa berlari kat padang tu, kena berlatih. Okay. Untuk kurangkan masa larian dia. Kalau 100 meter ke apa ke. Samalah matematik, jadi kamu kena berlatih. Berlatih dan berlatih. Sehinggalah kamu cekap. Okay, itu saja untuk hari ini. Bye.